Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi pada hari ini kami akan berkongsi kepada anda satu topik yang agak menarik untuk dikupaskan bersama, iaitu tentang sebuah kaum yang merupakan antara kaum yang terbesar di Malaysia, dan kaum ini agak sinonim dengan dua perayaan, iaitu perayaan Ponggel dan Deepavali. Jadi saya percaya anda semua dapat meneka kaum yang akan kami kongsikan sebentar lagi. Jadi kaum yang dimaksudkan adalah kaum India, dan kaum ini telah berada di Malaysia sekitar 2000 tahun yang dahulu. Uh, Mereka ini telah dibawa ke Malaysia sejak zaman pemerintahan British, di mana mereka dipaksa untuk bekerja di sektor peradangan. Namun menurut beberapa sumber, mereka ini telah berada di Malaysia sejak zaman keagungan dinasti Chulo, iaitu iaitu menerusi sumber kitab Ramayana. Jadi kami akan menyentuh beberapa aspek tentang kaum ini, antaranya adalah dari segi pakaian, kepercayaan, makanan, masalah etnik dan lain-lain. Jadi, mari saksikan. Saya ingin menerangkan tentang kepercayaan masyarakat India terhadap lembu yang mengikut agama Hindu. Okey, dalam kitab Rig Veda menyatakan dilarang memakan dan menyembelih lembu kerana mereka menganggap lembu tersebut adalah suci dan melambangkan alam semesta. Kepercayaan agama Hindu dalam menyakiti haiwan secara tidak langsung boleh dikaitkan dengan ajaran Jaina, Buddha dan Ahisma. Ketiga-tiga ajaran ini melarang manusia sama sekali menyakiti, melakukan kekerasan atau membunuh semua makhluk yang bernyawa. Selain daripada itu, lembu dihormati sebagai sumber rezeki, di mana mereka menganggap lembu sebagai penggerak ekonomi mereka. Sebagai contoh, lembu dijadikan sebagai baja, menghasilkan produk tenusu dan sebagainya. Selain daripada itu, masyarakat India yang beragama Hindu mempercayai bahawa lembu adalah anugerah Tuhan kepada manusia, kerana mereka mempercayai lembu merupakan simbol yang amat rapat dengan Tuhan dan dewa mereka. Selain daripada itu, mereka mempercayai bahawa lembu adalah haiwan peliharaan dewa. Antaranya adalah Dewa Shiva yang membela seekor lembu bernama Nandi. Dipercayai mampu menunaikan semua permintaan manusia. Selain daripada itu, dalam kitab Harivansha pula menggambarkan Krishna adalah sebagai penjaga lembu. Krishna digambarkan sebagai Bala Gopal yang membawa maksud anak yang melindung lembu. Gopal merupakan suatu lambang hubungan antara alam semesta. Perayaan kaum India yang melibatkan lembu adalah perayaan Ponggel. Lembu akan disajikan Ponggel dan akan dihias secantik yang mungkin sebagai tanda terima kasih kerana telah membantu para petani untuk menjalankan kerja-kerja pertanian mereka. Okey, saya akan menjelaskan tentang tempat ajaran agama Hindu dan agama Buddha dalam masyarakat Tamil. Terlebih dahulu saya akan jelaskan tentang agama Hindu. Agama Hindu biasanya mendirikan kuil yang bersesuaian dengan agama, amalan dan kepercayaan yang dibawa dari India. Mereka akan membina kuil yang pelbagai saiz dan rupa di kediaman masing-masing. Majoriti agama Hindu ini menganuti mazhab Shaivisma yang mengikut tradisi dari India. Namun kuil yang didirikan di Malaysia adalah Dewa Subrahimanya dan Dewi Mariamman. Bagi agama Buddha pula, mereka terbahagi kepada beberapa mazhab. Mazhab yang pertama adalah Hinayana. Mazhab ini biasanya tersebar di kawasan selatan iaitu India Selatan, Sri Lanka, Myanmar, Thailand dan juga Asia Tenggara. Mazhab yang seterusnya adalah Mahayana. Ajaran ini biasanya tersebar di negara Tibet, Mongolia, Korea, China dan Jepun. Antara perayaan yang disambut ialah
Deepavali, Thaiponggol, Thaipusam dan Hari Wesak. Untuk Hari Deepavali atau lebih dikenali sebagai Pesta Bercahaya, ia disambut pada hari ke-14 bulan dalam kalender Tamil. Pada hari perayaan, penganut agama Hindu akan mandi minyak untuk menyucikan badan dan semangat. Seterusnya ialah Thaiponggol. Thaiponggol merupakan perayaan musim menuai dan disambut selama 4 hari yang bermula daripada Magati Kolam, Bogi, Thaiponggol dan Matu Ponggol. Seterusnya ialah Hari Thaipusam. Hari Thaipusam merupakan perayaan yang disambut oleh penganut agama Hindu. Ia bertujuan untuk menunaikan nazar, menebuskan dosa dan memohon ampun serta menghormati Dewa Murugan. Pada akhir sekali ialah Hari Wesak. Hari Wesak disambut oleh agama Buddha. Ia bertujuan untuk memperingati peristiwa-peristiwa tradisi seperti kelahiran, kesedaran dan kematian Gautama Buddha. Kitab suci agama Hindu terdiri daripada Veda, Undang-Undang Manu, Mahabharata, Gita, Yoga Vasista, dan Ramayana. Veda merupakan kitab suci yang paling agung, malah dianggap sebagai ensiklopedia agama Hindu. Masyarakat India juga ada yang menganut agama Islam, di mana Al-Quran merupakan kitab suci yang berkaitan dengan kehidupan dunia sekarang dan dunia akhirat, meliputi urusan ekonomi, sosial, dan pentadbiran negara. Amalan pemakaian pakaian tradisional setiap etnik dapat dilihat ketika majlis rasmi, hari perayaan, majlis kebudayaan atau perkahwinan. Keperluan untuk mempelajari mengenai kepentingan pakaian tradisional, terutamanya pakaian tradisional kaum India dapat memberi kesan terhadap hubungan etnik di Malaysia. Pemakaian pakaian tradisional merupakan tonggak utama kepada perpaduan etnik walaupun berlainan agama. Pakaian kaum India lebih dikenali dengan warna-warna terang dan kaya dengan tenunam dan sulaman benang emas, perak, labuci juga batu-batu permata. Ini jelas sekali pada pakaian kaum wanita India iaitu sari, manakala kaum lelaki pula memakai dhoti dilengkapi dengan turban. Selain itu, kaum lelaki juga akan memakai kurta. Kematian umpama tidur sementara bagi kaum ini. Tali Bontugul adalah upacara menanggalkan tali secara berlakunya sesebuah kematian dalam sesebuah keluarga. Tali merupakan rantai suci perkahwinan yang hanya boleh ditanggalkan oleh isterinya setelah suaminya meninggal dunia. Dan yang terakhir mempunyai upacara kolikati. Kolikati membawa maksud periuk tanah liat yang mengandungi api. Orang yang bertanggungjawab membawa periuk ini ialah bapa si mati. Kolikati dibawa oleh keluarga si mati. Mereka akan membawa kolikati ini mengelilingi mayat. Dan yang terakhir, sebelum mereka membawa kolikati ini, mereka dikehendaki mencukur rambut yang menunjukkan bahawa mereka akan hidup lebih bahagia seperti rambut yang baru tumbuh. Sekian, terima kasih. Agama Hindu mempunyai 5 keyakinan dan kepercayaan yang disebut dengan Pancasrada. Pancasrada merupakan keyakinan dasar umat Hindu. Antara keyakinan tersebut adalah yang pertama, Widitatwa, iaitu percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan segala aspeknya. Yang kedua, Atma Tatwa, iaitu percaya dengan adanya jiwa dalam setiap makhluk. Yang ketiga, Karmapala Tatwa, percaya dengan adanya hukum sebab akibat dalam setiap perbuatan. Keempat, Punarbhava Tatwa, iaitu percaya dengan adanya proses kelahiran semula. Yang kelima, Moksha Tatwa, iaitu percaya bahawa kebahagiaan tertinggi merupakan tujuan akhir manusia. Masyarakat Hindu ni percaya kepada banyak Tuhan. Antaranya masyarakat Hindu mempercayai Tuhan Ibu adalah
bersifat keibubapaan kepada segala makhluk. Tuhan ni dianggap bersifat ibu kerana kasih ibu dianggap paling suci dan tidak akan mengecewakan anaknya. Amalan ini dipercayai telah diwarisi daripada kebudayaan masa lampau. Terdapat dua mazhab penting dalam agama Hindu iaitu Shaivanism dan Vaishnavism. Shaivanism merujuk kepada menyembah Dewa Shiva, manakala Vaishnavism pula kepercayaan kepada Dewa Vishnu. Dalam ajaran agama Hindu, Dewa Shiva adalah dewa pelebur. Dia bertugas melebur segala sesuatu yang dah usang dan tidak layak berada di dunia fana lagi sehingga harus dikembalikan kepada asalnya. Dewa Vishnu pula bertanggungjawab dalam memelihara alam semesta. Okey, bagi agama Buddha, dia mempunyai 3 aliran utama iaitu Theravada, Mahayana dan Vajrayana. Bahagian etnik suku kaum India adalah mengikuti pengususan pekerjaan. Orang Tamil adalah sebuah kelompok etnis dari bangsa Travida yang berasal dari Asia Selatan. Etnis ini berbicara menggunakan bahasa Tamil. Orang Malayali merupakan penduduk yang berasal dari Kerala atau Pantai Malabar, juga dikenali sebagai orang Malabari. Kira-kira 6% daripada penduduk India di Tanah Melayu adalah orang Malayali. Orang Telugu atau Telugu Prajalu adalah kelompok linguistik Travida. Majoriti orang Telugu tinggal di negara bahagian Andhra Pradesh dan Telangana. Bahasa Telugu adalah bahasa Dravida yang paling banyak digunakan ketiga di India dan keempat di anak benua India setelah Hindi, Bengali dan Punjabi. Orang India Utara ini terdiri daripada Punjabi iaitu Sikh, Bengali, Sindhi, Gujarati, Parsis dan Marwaris. Jadi, saya percaya anda semua telah mendengar perkongsian oleh rakan-rakan saya dan saya harap anda semua memahami apa yang mereka sampaikan. Jadi, sedikit info daripada saya. Jika kita lihat, kaum India ini akan mengenakan tanda ataupun putu dalam bahasa Indianya diletakkan di tanda pada dahi. Jadi, tanda-tanda ini mempunyai pelbagai warna dan mempunyai maksud yang tersendiri. Jadi sebagai contoh, tanda hitam yang kebiasaannya kita lihat pada golongan kanak-kanak sehingga bayi, masyarakat India percaya tanda ini akan menghalang daripada mata jahat ataupun isyarat-isyarat jahat terus dihantar kepada golongan kanak-kanak tersebut. Dan apabila diletakkan ataupun disapu titik pada dahi mereka ini, gadis itu sudah menjadi sedikit hodoh dan sedikit sebanyak menghalang kuasa jahat itu terus datang ke kanak-kanak tersebut. Jadi sekian saja daripada kumpulan kami. Kembali ke Seri Pentas.